أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat, mukminin dan mukminat tetamu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu pada pagi ini mengundang keberkatan, mengundang keampunan, mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang cukup bernilai untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikaitkan dengan 3 perkara. Satunya berkaitan dengan ziarah kubur. Yang keduanya berkaitan dengan bersabar. Dan yang ketiganya berkaitan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Anas, di mana Anas melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bercakap, tapi Anas bin Malik tengok Nabi lakukan ini. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Marra, Nabi berjalan. Nabi berjalan dan Nabi mendekati bimra'atin, dengan seorang perempuan. Tabki 'inda qabrin. Perempuan tersebut sedang menangis di perkuburan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pun berkata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu wahai perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiri, dan bersabarlah kamu. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Perempuan ini tanpa berpaling kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, jauhlah daripada aku. Maknanya, bahasa kita apa? Menghalau Nabi. Tanpa melihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka lam tusab bimusibati. Sesungguhnya kamu tidak ditimpa musibah seperti mana yang ditimpa ke atas aku pada hari ini.
Walam ta'rifhu, dan kamu tak tahu. Musibah yang telah melanda aku ini kau tak tahu. Bila mana hadis ini, bila mana pelakuan ini berlaku, disebutkan dalam satu hadis yang lain yang mengatakan bahawasanya wanita ini sedang menangisi di atas pemergian bayinya. Disebutkan dalam hadis lain, ala sabiyyin laha. Maka bila mana berlaku sedemikian, setelah mengetahui bahawasanya yang menegurnya tadi itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, timbul rasa bersalah yang amat sangat kepada wanita tadi di atas apa yang diucapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dilihat tadi jawapan ataupun apa respon yang diberikan oleh wanita tadi, seolah-olah dia menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Nabi, kamu tak tahu berkaitan dengan susah payahnya, sedihnya aku di atas musibah yang menimpa aku ini, kamu tak tahu. Maka datanglah wanita ini ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maknanya ditanya berkaitan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat pertama yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika mana berlakunya musibah kepada kamu, pada ketika itu kamu dikehendaki bersabar. Daripada hadis ini, hadis yang sahih, tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam Riyadhus Salihin. Perkara yang boleh kita ambil sebagai peringatan kepada kita, pertama sekali, berkaitan dengan perkuburan ini adalah merupakan suatu persinggahan. Kita singgah. Setelah kita dijemput Allah Subhanahu wa taala, kita singgah sebentar di perkuburan tersebut. Kita transit di satu alam yang namanya alam barzakh. Tapi untuk pagi ini kita tak cerita alam barzakh. Kita nak cerita pertamanya berkaitan dengan ziarah kubur. Pertama sekali nak disebutkan dalam hadis ini merujuk kepada seorang wanita. Sebab apa yang berlaku ketika mana hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya memberikan implikasi hukum. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sumber hukum. Apa sahaja yang dilakukan oleh baginda, apa sahaja yang diucapkan oleh baginda, apa sahaja pengakuan yang dilakukan oleh baginda, apa sahaja sifat rohani ataupun jasmani kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi hukum. Salah satu daripada yang dilihat dalam hadis pada pagi ini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu hukum tentang golongan wanita menziarahi perkuburan. Sebab tu saya katakan tadi, berkaitan dengan hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak bercakap tapi Nabi buat. Ianya menjadi hukum. Banyak tuan-tuan baca berkaitan dengan hukum fiqh dan sebagainya. Bila kita buka bab sembahyang, bila kita buka bab wudu, pelakuan-pelakuan tersebut kebanyakannya boleh dikatakan untuk lengkap, hampir semua sekali
kita akan lihat kepada tindak tanduk perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah datang di sana berkaitan dengan istilah sunnah. Kenapa kita basuh tangan ketika berwudu? Kenapa kita bismillah? Kenapa kita sedut air? Kenapa kita buang air daripada hidung? Semua itu ada dalil daripada perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada hadis tadi, sebahagian ulama meletakkan hukum makruh bagi golongan wanita menziarahi tanah perkuburan. Ini peringkat awal, nak sebutkan peringkat awal lagi, ianya adalah ditegah langsung. Tak boleh langsung untuk ziarah tanah perkuburan. Terutama sekali ketika mana masih ramai lagi daripada kalangan kaum muslimin yang berada di tanah perkuburan. Terutama sekali bila berlaku kematian, maka ianya tidak sepatutnya beramai-ramai di sana bagi golongan wanita. Baik, kembali balik kepada hadis ini, nak menyebutkan berkaitan dengan wanita ini yang menangisi kematian bayinya. Apabila berlaku sedemikian, dilihat berkaitan dengan perlakuan wanita ini yang kurang kesabarannya dan terlalu beremosi ketika mana menghadapi musibah kematian berkenaan. Maka nak sebutkan di sini berkaitan dengan satu hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Mulaikah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyatakan dua suasana. Peringkat awal ianya ditegah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana ditanya kepadanya, maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kamu datang daripada mana? Min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakr. Kamu pergi mana wahai Aisyah? Aku daripada kubur saudara aku Abdurrahman bin Abi Bakr. Ditanya pula oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, disebutkan alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menegah daripada menziarahi kubur? Naam, kata Aisyah, ya. Kana qad naha, dulu baginda sallallahu alaihi wasallam melarang. Summa umira bi ziyaratiha, tapi sekarang baginda memerintahkan untuk menziarahinya, maknanya dibenarkan untuk ziarah. Jadi nak sebutkan di sini berkaitan dengan ziarah tanah perkuburan. Pertama sekali, bagi golongan lelaki hukumnya adalah sunat. Hukum ziarah kubur bagi golongan lelaki sunat. Kenapa sunat? Sudah pasti ada berkaitan dengan dalil yang nak meletakkan hukum untuk ziarah tanah perkuburan itu hukumnya sunat. Hadis daripada Buraidah al-Aslami. Buraidah al-Aslami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Sesungguhnya aku pernah melarang kamu menziarahi perkuburan. Fazuruha, akan tetapi sekarang ini ziarahlah.
fa innaha tuzakkirul akhirah. Sesungguhnya dengan menziarahi tanah perkuburan itu, ianya akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Itu adalah berkaitan dengan isu yang pertama, berkaitan dengan ziarah bagi tanah perkuburan bagi golongan lelaki, hukumnya adalah sunat. Manakala bagi golongan wanita, para ulama berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan makruh untuk menziarahi tanah perkuburan. Ada pendapat yang lebih syadid lagi menyebutkan bahawasanya makruh itu makruh tanzih. Ada juga yang menyebutkan sampai tahap makruh tahrim. Hampir-hampir nak mengharamkan berkaitan dengan golongan wanita untuk ziarahi tanah perkuburan. Disebutkan sedemikian, sebahagian ulama menyebutkan bagi kedua-dua ini, bagi golongan lelaki dan golongan wanita itu, sunat jua untuk menziarahi tanah perkuburan. Kerana apa? Pertama sekali, sunatnya adalah menziarahi makam ataupun perkuburan baginda sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para salihin, sunat untuk diziarahi dengan syarat tidak memperagakan diri. Berpakaian dengan berpakaian yang luar biasa. Bercampur gaul, bersesak-sesak, meninggikan suara, ini khusus bagi golongan wanita di tanah perkuburan, maka ianya adalah dilarang. Begitu juga disebutkan sunat juga golongan wanita menziarahi kubur kaum kerabat yang ada kaitan persaudaraan. Jadi kita mengambil pendekatan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya amalan ziarah kubur itu adalah tazkiratul akhirah. Ianya adalah sebahagian daripada peringatan kita kepada hari kiamat. Terutama sekali berkaitan dengan peringatan kepada kita, yang mana kita pun akan turut sama bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu dijemput Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang disebutkan dalam hadis tadi adalah berkaitan dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, di mana Allah kata apa? Di antaranya ayat Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta bersama-sama dengan orang yang sabar. Sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar disebutkan dalam hadis tadi, ketika mana berlaku perkara berkenaan, dia mampu untuk sabar. Ketika mana berlaku musibah berkenaan, disebutkan dalam hadis tadi, sadmatil ula, ketika mana berlaku perkara berkenaan, terus datang kepadanya sifat sabar, itu yang lebih utama. Yang disebutkan berkaitan dengan sabar, yang utama. Bukanlah setelah dia menangis, dia meraung, dia marah dan sebagainya, baru tiba-tiba teringat nak sabar. Itu lain dia punya status dia. Maknanya yang disebutkan dalam hadis tadi, ketika mana ditimpa musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingin saya sebut berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur ini salah satu daripada cara
untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita melakukan amal ibadah yang lain, ziarah kubur salah satu daripada cara untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Pertama sekali kita nak tengok dari sudut adab kita ketika mana kita ziarah kubur. Adab inilah yang akan mendatangkan sifat takwa dalam diri, sifat pengajaran dalam diri kita. Pertama sekali kalau kita lihat berkaitan dengan doa. Doa ketika mana ziarah kubur. Kadang-kadang ada masjid, ada tanah perkuburan yang meletakkan doa sebesar-besarnya dekat pintu masuk tanah perkuburan. Apa doanya? Sekurang-kurang doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ataupun Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu seringkas-ringkasnya. Bagilah salam. Ya, bagi salam. Dan salam berkenaan, jangan tunggu jawapan. Jangan tunggu jawapan. Assalamualaikum. Bunyi pun tak ada siapa jawab pun. Macam mana nak masuk ni? Tak ada siapa jawab pun. Untuk tanah perkuburan, jangan tunggu jawapan. Ada jawapan, kita masuk dalam. Kita pun jadi ahli juga kat sana. Okey? Maknanya adab pertama sekali salam. Tidak kira sama ada kita pergi beramai-ramai ke, seorang ke. Adabnya bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina. Ataupun disebutkan juga berkaitan dengan ya ahlal kubur. Salam sejahtera ke atas kamu semua. Wahai umat Islam yang duduk di sini, yang mendiami di sini. Wa inna insyaallah, doa dia ni. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya aku ni, jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, bikum lahiqun, aku pun akan jumpa kamu juga nanti. Kalau kita faham doa ni, maknanya bila kita ziarah kubur tu, sambil kita bagi salam, nak tazkirah dekat kita, engkau pergi dulu, aku akan ikut belakang nanti. Maknanya apa nak sebutkan berkaitan dengan kita menghantar doa keselamatan, kesejahteraan kepada semua yang berada di tanah perkuburan berkenaan, dengan kita minta nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan keselamatan kepada kami dan kepada kamu semua. Keselamatan yang macam mana? Keselamatan kita daripada fitnah dalam kubur. Fitnah selepas kematian. Ujian-ujian yang dihadapi, sama ada ketika mana hidup ataupun ketika mana telah meninggal dunia, berada di alam barzakh. Itu yang pertama. Tidak kira sama ada ziarah itu, kita ziarah ahli keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, ataupun kita masuk sahaja ke kawasan tanah perkuburan, adabnya berilah salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan. Doa yang kita baca ketika mana salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sekurang-kurang. Tak ingat juga Allahumma ighfir lahu. Bagi perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau jenazah itu ramai, Allahumma ighfir lahu.
mohon keampunan untuk si mati. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Muliakan tempat duduk dia. Wa wasi' madkhalahu, luaskan. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, mandikan dia, siramilah dia dengan air-air yang baik daripada salji, daripada air yang elok. Wa naqihi minaz zunubi wal khataya, bersihkan dia daripada segala dosa dan kesalahan. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, bersihkanlah dirinya sehingga menjadi umpama pakaian yang putih bersih yang tidak ada padanya sebarang kotoran. Itu doa kita kepada yang kita ziarah. Tadi berkaitan dengan bagi salam, yang kedua berkaitan dengan doa. Tak ingat doa berkenaan, bacalah apa sahaja berkaitan dengan doa, terutama sekali doa tentang keampunan. Tak ingat bahasa Arab, ya Allah, ampunilah dosa si fulan bin si fulan. Jangan letak si fulan bin si fulan pula, isilah tempat kosong tu. Ya Allah, ampunilah dosa sekian, 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 sekian. Kalau ibu dan ayah kita sebut nama, berada di sisi tanah perkuburan berkenaan, doakan. Akhirnya doakan untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan jenazah yang disemadikan di tanah perkuburan berkenaan. Doa yang kita baca yang kedua tadi itu, doa ketika mana kita takbir yang ketiga, ketika mana solat jenazah. Seterusnya, dalam takbir yang keempat, yang kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan doa berkenaan adalah petikan daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Hashr. Bermula daripada ayat 10 menyebutkan apa? Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ayat 10 surah Al-Hashr. Maknanya apa? Kita hantarkan doa kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Di samping itu juga ingin saya sentuh berkaitan dengan selain daripada bagi salam, selain daripada kita berdoa, ketika mana kita ziarah tanah perkuburan, eloklah kita bersihkan diri dulu, tidak kira sama ada pakaian ataupun dari sudut tubuh badan kita. Dan seeloknya berwuduk. Bila mana kita beradab untuk berada di tanah perkuburan, barulah kita akan dapat merasakan bahawasanya seperti mana disebutkan dalam hadis tadi, Nabi sebutkan ziarah kubur itu sebagai satu tazkirah, sebagai peringatan kepada kita. Dengan beradabnya kita nak masuk ke kawasan tanah perkuburan berkenaan, dengan keadaan kita bersih, baik dari sudut tubuh badan ataupun pakaian kita. Adab. Itu tambahan. Maknanya bila sebut tentang pakaian, pakailah pakaian yang bersesuaian ketika mana kita berada di tanah perkuburan. Saya pernah sekali berada di tanah perkuburan di kawasan Pulau Pinang.
Kawasan tersebut kawasan pasir. Nama pun tanah perkuburan tersebut tanah perkuburan pasir gebu nama dia. Pasir dia memang gebu betul. Sampai saja di pintu tanah perkuburan semua sekali akan buka sandal, buka kasut. Masuk dalam tanah perkuburan dengan berkaki ayam. Okey? Disebabkan di situ memang pasirnya sangat lembut. Tanah perkuburan terpaksa digali dengan lebih luas. Kalau tidak nanti runtuh. Ya. Jadi sebab itulah disebutkan diletakkan di situ, nak masuk tanah perkuburan berkenaan, kasut, sandal kena buka. Sebab mudah tanah berkenaan runtuh bila mana proses pengebumian dijalankan. Baik. Adabnya, adab. Yang berikutnya, setelah kita bagi salam, setelah kita berdoa, kita bersihkan diri, bolehlah bacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk dihadiahkan kepada si mati. Selain daripada doa, afdal dibacakan dengan surah Al-Fatihah 3 qul. Dan kalau ada masa boleh dibacakan surah Yasin. Tak payah tanyalah sampai ke tidak. Sebab dalam hadis Nabi menyebutkan berkaitan dengan apa? Waladun salihun yad'ulah. Tidak akan terputus amalan anak Adam ini. Salah satu daripada 3 tersebut adalah doa daripada anak yang salih untuk ibu bapanya. Bacalah dengan ayat-ayat suci berkenaan ketika mana kita ziarah perkuburan. Pertama sekali, kita ziarah tanah perkuburan ibu dan ayah kita, datuk nenek kita. Itu adab yang perlu kita lakukan. Kemudian disunatkan untuk kita berdoa itu, kita menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Macam mana nak menghadap ke arah kiblat? Kita kena duduk di sisi sebelah kiri. Maaf, sebelah menghadap kiblat, sebelah. Maknanya kita akan dibaringkan, dada kita menghadap ke arah kiblat. Jadi makna kita duduk di belakang. Di bahagian belakang kubur berkenaan, di sisi kubur berkenaan. Itu sunat. Tapi kalau pergi ramai-ramai takkan duduk sebelah semua kan? Tentu dah duduk sebelah sana juga. Sunat. Untuk kita menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Dan diingatkan juga jangan kita bercakap-cakap kosong. Bercakap-cakap perkara yang tidak mendatangkan faedah ketika mana kita berada di tanah perkuburan, ketika mana kita menziarahi tanah perkuburan, elakkan daripada bercakap-cakap kosong yang tidak ada faedah. Itu ada. Apatah lagi perbuatan merokok di tanah perkuburan. Elakkan daripada melakukan perkara-perkara berkenaan kerana ianya sudah pasti tidak beradab. Dan diminta juga, diingatkan juga ketika mana kita ziarah tanah perkuburan, sedapat mungkin jangan sekali-kali kita bertenggek. Boleh kata bertenggek? Boleh kot ya. Di tepi perkuburan jiran sebelah. Ya, kita pun nak cari pot bukan main, bertenggek kat tepi tu. Okey? Kalau nak duduk, duduklah. Duduk terus di atas tanah berkenaan. Apatah lagi, kita duduk terus di atas tanah kubur berkenaan. Jangan kita duduk betul-betul di atas tanah perkuburan yang di bawahnya ada jenazah. Betul-betul. Dilarang. Apatah lagi kita melangkah.
melangkah kubur berkenaan. Dilarang. Sebab itulah kita kena perhati. Kita kena perhati. Mana satu bahagian kepala, mana satu bahagian kaki. Jangan kita lalu di tengah. Bila dah ada pengurusan yang baik bagi tanah perkuburan, biasanya dah dibuat laluan. Lalu ikut sini, kuburnya sebelah sini. Ikut. Jangan sekali-kali melangkah pada tanah perkuburan. Sekiranya tidak ada perkara-perkara yang menghalang. Kadang-kadang terpaksa langkah. Sebagai contoh, bila kita mengusung jenazah. Liang berada di hujung. Tidak ada jalan yang boleh kita pergi, melainkan kena cross sahaja. Pada kawasan berkenaan, itu dimaafkan. Tak jadi masalah. Sebab apa? Tak ada laluan. Tak ada laluan. Tapi kalau kita ziarah seorang-seorang, kita ikut laluan berkenaan. Jangan sekali-kali kita mengambil jalan mudah untuk kita shortcut saja. Tengok lalu celah-celah pada perkuburan berkenaan. Kerana apa nak kena tengok batu nisan bahagian kepala dengan bahagian kaki? Maknanya kalau kita boleh, kita lalulah sama ada bahagian kepala ataupun bahagian kaki. Jangan lalu di bahagian tengah. Itu adab kita. Dan bila sebut tentang adab juga, tidak menjadi salah untuk kita nak baca nama pada batu nisan. Tak ada isu berkaitan dengan lupa dan sebagainya. Tak tengok batu nisan pun banyak benda yang kita dah lupa. Kan? Tak jadi isu pun. Cumanya orang sebut jangan baca apa? Jangan baca nama dekat batu nisan, nanti lupa. Habis kau tak pernah ziarah, nak cari macam mana kubur? Kau ada koordinat, ada GPS, ada Waze ke apa ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir nak ingatkan juga berkaitan dengan janganlah kita melakukan perkara-perkara yang berlebih-lebihan ketika mana kita ziarah kubur. Berlebihan yang macam mana? Dimandikan batu nisan. Ni ada kes berlaku, dia mandikan batu nisan, bawa air, jerus batu nisan, lap batu nisan kan. Ataupun meratap, ataupun mencium-cium batu nisan ataupun kubur berkenaan, ataupun melakukan apa-apa jua perbuatan berkaitan dengan perbuatan yang disebut berkaitan dengan perbuatan khurafat. Jadi saya rasa tuan-tuan dengar khutbah semalam, tajuk khurafat semalam, kalau khutbah Jumaat semalam. Apa sahaja perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, tidak kira sama ada adat dan sebagainya, maka ianya dikategorikan sebagai khurafat. Dah sebut dalam khutbah Jumaat semalam. Baik. Itu adab. Jadi bila mana kita ziarah perkuburan ini, ianya sudah pasti memberikan pengajaran kepada kita, antaranya yang disebutkan berkaitan dengan suatu peringatan takwa yang cukup ampuh untuk kita nak muhasabah diri kita ziarah kubur. Sebab itu disunatkan kepada kita, bila mana berlakunya kematian, kalau boleh kita follow daripada awal hingga akhir, hingga dikebumikan, pahala yang cukup besar. Kalau kita mampu daripada uruskan jenazah, kalau kita mampu daripada awal, pahala yang cukup besar. Sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, bila mana kamu berada dalam proses pengurusan jenazah, berada ketika mana pengurusan jenazah itu dilakukan, maka kamu layak untuk mendapat 2 qirat. Disebutkan pahalanya sebesar bukit Uhud 2 biji. Sehingga selesai kamu akan dapat kelebihan berkenaan. Jadi perkara berkaitan dengan ziarah ini, sama ada sebelum dikebumikan ataupun selepas dikebumikan, sudah pasti ianya memberikan kepada kita kebaikan dari sudut takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita membantu ataupun kita membantu ataupun kita melihat sahaja, bermula daripada proses memandikan jenazah.
Memandikan jenazah. Kalau ada kursus jenazah, tuan-tuan boleh angkat tangan, volunteer, saya nak jadi jenazah. Angkat tangan lah. Offer. Ya, bila ada kursus jenazah, offer. Saya nak jadi jenazah untuk kursus ni. Mandi lah. Lagi ramai lagi bagus. Okay, lagi ramai lagi bagus. Amali. Amali. Kadang-kadang kita dengar kursus pengurusan jenazah, kadang-kadang kita dengar teori. Ya. Sampai dekat amali kita balik. Jangan, tunggu sampai habis. Ada amali. Mandi. Selepas mandi, dikafankan. Tengok macam mana proses dikafankan. Ya, proses dikafankan. Kami di sekolah, kita buat amali. Mulai tahun lepas kita dah buat amali. Tahun lepas, sebelum PKP tu kita tak boleh buat apa-apa. Kita buat amali. Dan ada pelajar yang angkat tangan, volunteer, nak jadi jenazah. Jadi bila ramai yang volunteer ni, terpaksalah kita jadikan 3 ataupun 4 jenazah dalam program berkenaan. Tak ada masalah. Bungkuslah, mungkin salah seorang tu mungkin anak tuan-tuan yang kat Syepro dia. Kita buat proses lengkap. Sama seperti mana yang diulukan sebab kita jemput pengurus jenazah wanita. Sampai selesai. Sampai kita tutup semua sekali. Last sekali bila ditanya apa perasaan, sudah pasti perasaannya sangat-sangat berdebar. Sangat berdebar. Sama seperti mana dengan kita letakkan air mawar, kita letakkan cendana. Semua kita letak. Complete. Apa perasaan selepas kamu dibungkus? First kali kata apa? Panas Ustaz, panas. Panas dia kata. Okey. Yang kedua, timbul perasaan apa? Perasaan yang sangat-sangat mendebarkan. Cumanya belum sahaja ada lagi. Setelah itu ada amali berkaitan dengan solat. Cumanya belum lagi amali mengebumikan jenazah. Tak buat lagi. Kau tuan-tuan ada buat? Ada? Ada. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan lupa ambil balik nanti. Ini dah jom kita pakat balik. Jenuh hamba Allah tu dalam tu. Ya. Kita boleh buat, tak ada masalah, boleh buat. Tapi tak ditimbuslah, ya, tak ditimbus. Letakkan. Supaya apa? Masing-masing sebab ianya adalah sebagai ilmu berkaitan dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Jadi maknanya apa? Dengan pengurusan tersebut, maka sudah pasti dia nak didik jiwa kita, nak didik hati kita untuk jadi orang yang bertakwa. Tengok kepada pengurusan jenazah ini, sudah pasti akan terdetik. Sebab kata Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian itu memberikan kepada kamu peringatan. Dan yang terakhir, untuk kita nyatakan berkaitan dengan pengurusan jenazah ataupun berkaitan dengan ziarah jenazah ini, sudah pastilah berkaitan dengan nak mengingatkan kita, berkaitan dengan kehidupan kita, yang ianya sudah pasti kehidupan kita akan berakhir. Moga-moga berakhirnya kehidupan kita seperti mana yang sering kali kita doakan, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apa maknanya ya Allah? Engkau akhirikanlah hayat aku ini dengan hayat husnul khatimah. Pengakhiran yang baik ya Allah. Pengakhiran yang mudah ya Allah. Dan jauhkan daripada aku ini, daripada kami, pengakhiran yang buruk, pengakhiran yang susah, pengakhiran yang tidak baik. Jadi moga-moga apa yang saya sebutkan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada saya berkaitan dengan suatu hadis Nabi SAW berkaitan dengan ziarah kubur, di mana ianya adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Moga-moga ianya menjadi amalan kepada kita, menjadi ingatan kepada kita di atas perkara yang sangat dituntut, iaitu berkaitan dengan ziarah kubur
Dan ziarah kubur ini tidak ada masa yang tertentu. Ziarahlah bila-bila. Ziarahlah bila-bila yang dirasakan sesuai, yang dirasakan perlu, dan tidak ada terikat dengan hari raya dan sebagainya. Tak terikat apa-apa. Tidak menjadi isu berkaitan dengan nak ziarah bila sekalipun. Pergilah. Kalau nak pergi ziarah malam pun, pergilah. Tak ada masalah. Tapi bagi cerah lah. Ya, bagi cerah. Ya, jangan gelap. Ya. Tapi saya tengok sekarang ni banyak tanah perkuburan sekarang ni dah dipasang dengan lampu. Tapi bukan lampu elektrik, lampu solar. Ya, sebab dia memang tak perlukan elektrik, jadi nak beli lampu sahaja. Jadi sekurang-kurangnya teranglah sikit tanah perkuburan berkenaan. Bukan untuk orang di dalam, untuk orang di atas. Untuk orang di atas. Ya, sebagai apa? Peringatan. Peringatan untuk kita bersama. Jadi moga-moga ada manfaat untuk kita bersama pada pagi ini, ada barakahnya insya-Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita amalkan, sama-sama kita jadikan ianya amalan dalam kehidupan kita ke arah kita menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlupa nak ingatkan juga berkaitan dengan kita dah keluar daripada Ramadan kan, dah seronok dah raya dah habis dah dan sebagainya. Moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.